Speaker. Lutung. Terima kasih Tuan Speaker. Tuan Speaker, terima kasih. Ini adalah kali pertama saya diberi peluang untuk menanyakan soalan dan juga berinteraksi dengan Tuan Speaker selepas persidangan bermula. Saya telah baru diserahkan dengan satu notis oleh pihak bentara yang mengandungi beberapa perkara yang telah dimaklumkan pagi tadi oleh Yang Berhormat Kota Baru. Ya. Tetapi sebelum itu saya telah lihat dalam media massa dan juga laman-laman surat khabar dan sebagainya di mana perkara ini juga telah pun diwar-warkan berkenaan dengan penghadaan yang akan dikenakan kepada ahli-ahli yang akan masuk ke dalam Dewan semasa pembentangan bajet belanjawan. Saya cuma ingin tanya pertamanya, kalau perkara ini telah pun dipersetujui oleh pihak-pihak, nombor satu. Cuma nombor dua, kritikan yang sekarang dilontarkan adalah terhadap kritikan yang telah dilontarkan oleh pihak netizen adalah terhadap Tuan Speaker, dan saya menarik perhatian kepada perkara kedua. Perkara pertama, maafkan saya. Kehadiran ahli yang berhormat adalah dihadkan kepada 80 orang sahaja pada satu-satu masa di dalam Dewan Rakyat, termasuk ahli yang akan berbahas dengan pecahan pembahagian 41 pihak kerajaan dan 39 pihak pembangkang. Kenapa begitu, Tuan Speaker? Persoalan saya yang pertama. Dan memang saya tidak mahu membuat sebarang tuduhan, tetapi ia seolah-olah Tuan Speaker jangan salah faham, mengatur bilangan orang-orang yang akan berada dalam Dewan. Sepatutnya saya rasa, Tuan Speaker adalah seorang peguam yang terkenal. So saya hanya tidak mahu Tuan Speaker dikritik tanpa sebarang asas. So sebab itu saya ingin tanya, kenapakah tidak 40-40 bagi pihak pembangkang dan pihak kerajaan untuk ketika berundi dan sebagainya. Dan saya mungkin perkara ini telah dipersetujui oleh pihak WIP, tapi saya cuma ingin mohon penjelasan. Kenapakah ianya tidak sama rata dan kenapakah ianya 41 di atas pihak kerajaan dan 39 di atas pihak pembangkang? Terima kasih Yang Muhammad Lutung kerana memberikan saya peluang untuk memberi sedikit penerangan. Ya. Sebenarnya ini adalah satu keputusan konsensus antara semua Chief Whip yang hadir di dalam mesyuarat semalam. Ini konsensus, ya, bukan kita undi majoriti ke apa, tak ada. Ini konsensus, nombor satu. Nombor dua, sebenarnya kalau boleh saya berikan sedikit perbincangan yang semasa meeting tu, malah terdapat cadangan cuma 2 person saja dari satu parti yang hadir. 2 MP saja dicadangkan dari tiap-tiap parti yang boleh hadir. Saya yang fight untuk 100 orang. Saya. Ya. Kemudian setelah dibincangkan dan dinegosiat, maka kita konsensus 80. Saya yang fight untuk lebih, bukan orang lain. Itu nombor 2. Nombor 3, mengenai 80 orang ni, kita agree 41-39 ni untuk mencerminkan majoriti di dalam Dewan Rakyat sekarang. Itu semasa kehadiran dan perbahasan saja. Tapi kalau kalau ditakdirkan ada undi belah bahagian, maka kita dah setuju untuk membunyikan loceng 2 minit, ditempuhkan lagi 10 minit dan bunyikan loceng lagi 2 minit supaya semua ahli-ahli parlimen yang berada di pekarangan parlimen, sama ada di bangunan mereka tu, dapat datang dan mengundi. So kita tak akan hadkanlah number pengundian kepada 80 orang sahaja, 41 di sini dan 39 ini tak ada. Masa mengundi, semua kita akan beri peluang 2 minit loceng bunyi, 10 minit kita tempoh, 2 minit lagi loceng bunyi supaya semua dapat hadir untuk mengundi. Jadi tidak ada orang kata pembohongan atau penipuan seperti yang saya tengok dalam Twitter tadi tu. Saya rasa itu salah lah, amat salah sekali. Bila dia cuma ambil yang 80 orang ni saja. Tapi dia tak baca yang last ni. Yang last ni dia kata masa mengundi itu, maka masa mengundi itu semua orang boleh datang.
Ini tak ada ni, tapi tadi ada dalam pemasyuran tu, kalau mengundi 2 minit dibunyikan loceng, 10 minit di tempoh, 2 minit lagi dibunyikan loceng, dan semua orang dibenarkan hadir untuk mengundi. Ya. Penjelasan. Tuan Speaker. Saya rasa kita telah menjelaskan Ya, banyak kali lah. Ini konsensus yang Betul. berhormat. Saya faham, saya akor. Tapi Tolonglah. saya nak tanya, adakah sidang Dewan tu full day ke atau tetap masih half day? Kerana dengan langkah-langkah Hingga pukul 2. hingga pukul 2. Saya mohon Tuan Speaker timbang semula kerana dan juga ketua-ketua WIP kerana kita telah Tadi dah dibuat. mengambil Tadi dah langkah-langkah yang begitu ketat. Yang berhormat, Maka yang ada keperluan berhormat, untuk ini keputusan secara konsensus semua Chief Whip. betul Tuan Speaker, saya Ya, macam ni. tapi tolonglah jangan revisit Betul, lagi. tapi kita perlukan Berhormat Datuk Speaker. perbahasan Ya. daripada Yo ni masuk lewat tadi. dan sebagainya. Benda dah selesai pagi tadi. Ya, dah Kita selesai. masuk lewat, semua masuk lewat. Dah Baru nak selesai, bahas dah pada selesai. WhatsApp group. Benda dah selesai dah. Rugi masa ni, rugi masa. Mari kita saya nak sambung. Tuan Speaker, terima kasih di atas penjelasan itu. Saya cuma ada satu lagi perkara. Kalau kita boleh, saya minta Yang Berhormat tolong sabar. Ya. Kalau kita boleh dibenarkan masuk ke Dewan ketika kita diperlukan untuk mengundi, kenapakah tidak kita dibenarkan untuk berada dalam Dewan ketika sesi bersidang? Sebab lama lah. Mengundi tu kita hadkan masa tu mengundi kata 20 minit ke 15 minit. Rasionalnya tu kita tak nak expose kepada crowd yang ramai dalam masa yang lama. Itu rasionalnya. Ya. Saya ada sikit pemakluman lagi mengenai press conference besok ni. Ya, ahli-ahli yang berhormat. Seperti ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, besok Jumaat 6 November 2020 adalah pembentangan belanjawan 2021 di Dewan Rakyat. Saya ingin maklumkan bahawa sidang media selepas pembentangan belanjawan 2021 akan dibuat di Dewan Banquet, blok utama Parlimen Malaysia. Sebahagian daripada ahli-ahli yang berhormat jemaah menteri akan membuat dahulu sidang media dan selepas itu diikuti oleh ahli yang berhormat dari backbenchers dan kemudiannya saya menjemput yang berhormat Ketua Pembangkang serta juga ahli-ahli yang berhormat dari pihak pembangkang dan bebas untuk mengadakan PC di situ juga. Ini adalah kerana sebab COVID ni pemberita-pemberita dihalang daripada memberhentikan ahli-ahli yang berhormat untuk interview di tepi-tepi lorong-lorong di sebelah ni dan sebagainya. Jadi kita buat PC itu di satu tempat. Saya juga ingin menasihatkan ahli-ahli yang berhormat yang tiada keperluan mendesak di kawasan masing-masing untuk terus kekal di sekitar Kuala Lumpur dan tidak pulang ke kawasan ahli-ahli yang berhormat memandangkan kes penularan wabak COVID-19 yang semakin meningkat di seluruh negara. Ini juga adalah nasihat daripada Tan Sri yang berbahagia Tan Sri Director General of Health. Ini adalah demi kebaikan dan kemaslahatan semua pihak agar kita sama-sama terhindar daripada wabak yang membawa maut ini. Penjelasan Speaker. Penjelasan Speaker. balik kawasan. Minta maaf kerana saya tahu sebelum ini bila saya baca nasihat dan cadangan ada kita boleh balik kawasan tetapi tidak boleh ada mesyuarat yang besar. Ya. Maksudnya kita masih boleh balik kawasan. Boleh balik kalau ada keperluan tapi ikut SOP lah. Ya.